Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan membincangkan tentang topik yang keempat, perbezaan individu dan pembelajaran, yang meliputi subtopik gaya kognitif, iaitu field dependent dan field independent serta habits of mind. Subtopik yang kedua, gaya pembelajaran oleh Dun and Dun, model Cobb and Honey Mumford. Yang ketiga, implikasi perbezaan individu terhadap PDP termasuk murid berkeperluan pendidikan khas. Ini yang akan dibincangkan oleh rakan-rakan kamu dalam tutorial nanti. Hasil pembelajaran untuk topik ini adalah menghuraikan kepentingan perbezaan individu dan implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah berdasarkan sumber rujukan yang relevan. Manakala kriteria kejayaan menuntut kamu mahir menghuraikan kepentingan perbezaan individu dan implikasi terhadap PDP dalam bilik darjah berdasarkan sumber rujukan yang relevan dengan tepat. Ini maksudnya menuntut anda menguasai kemahiran menganalisis bagi topik ini. Gaya kognitif, apa yang kita boleh katakan dalam subtopik untuk topik keempat ini, ia merupakan satu dimensi bipolar yang menunjukkan cara tipikal atau semula jadi seseorang dalam penyelesaian masalah, pemikiran, penanggapan dan peringatan, dan ia semakin stabil apabila masa semakin lama. Maksudnya kat sini, kalau lihat bipolar ni, dia kalau rujuk dalam kamus, memang perkara yang tidak bagus. Tapi ini dalam kurungan. Maksudnya satu dimensi, apabila kita tengok bipolar adalah gangguan mental kan, tapi kat sini gangguan mental ini ke arah cara tipikal ataupun cara khas seseorang ataupun secara semujadi dia mempunyai kemahiran berfikir ke arah menyelesaikan masalah, pemikiran dan penanggapan peringatan. Kalau ada kemahiran berfikir ke arah menyelesaikan masalah ini makin stabil apabila dia semakin lama, maksudnya dia mempengaruhi personaliti seseorang itu berhadapan dengan sesuatu perkara. Jadi ia berfokus kepada kognisi, maksudnya proses mental dalam mentafsir ataupun cara pemprosesan maklumat dalam otak untuk berfikir dengan lebih mendalam ataupun meluas tentang sesuatu perkara yang dihadapi. Jadi kalau kita lihat kat sini, Herman Witkins, Field Dependence dengan Field Independence 1954, kedua-dua ini menunjukkan ada pada diri seseorang pelajar. Jadi kalau kita lihat Field Dependence dahulu, dia merupakan proses information globally. Maksudnya kemahiran untuk memproses maklumat itu secara global, secara menyeluruh. Jadi kat sini dia menggunakan pendekatan holistik dalam menyelesaikan masalah. Contoh, kalau dia lihat dari segi tentang pencemaran udara. Pencemaran udara dia akan lihat secara keseluruhan. Dia tak terperinci kan, sebab dia tengok secara keseluruhan, dia akan lihat kepada kesan pencemaran udara itu. Jadi macam mana dia nak selesaikan masalah tersebut. Jadi kalau kita lihat pendekatan yang holistik, kat sini menuntut pandangan perseptual dia secara menyeluruh. Dia memerlukan pembelajaran yang lebih sosial. Kat sini maksudnya socially oriented. Pelajar yang mempunyai pemikiran field dependence ini memerlukan orang lain sebagai tempat sandaran. Maksudnya dia perlu bekerjasama. Sebab itu kerja kumpulan sangat membantu dia menguasai pembelajaran. Sebab itu jenis pelajar macam ini dia menggunakan pendekatan menonton untuk dia memperoleh maklumat. Sebab itu dia suka mendengar guru bercakap. Sebab itu dia suka dengar rakan-rakan memberi idea. Dapat dia boleh proses maklumat tersebut untuk dia kuasai pembelajaran. Jadi dia memerlukan ataupun relies bersandarkan on external cues. Maksudnya dia perlu ada isyarat ataupun clue-clue luaran yang memandu
tingkah laku dia memperoleh sesuatu pembelajaran. Berbeza pula dengan yang field independence. Field independence ini mempunyai kemahiran berfikir analytical yang sangat tinggi. Sebab kalau dilihat contoh yang saya katakan pencemaran udara, dia dah boleh pecahkan, break the field down into its components part. Maksudnya dia dah mencerangkimkan apa yang menyebabkan pencemaran udara. Maksudnya apa itu pencemaran udara, apa itu ciri-ciri pencemaran udara, apa itu kesan, apa dia punya punca. Di situ dia dah boleh breakdown. Dia punya komponen dalam tajuk tersebut lah. Jadi kat sini kenapa dikatakan not influenced by the existing structure? Kat sini dia tidak dipengaruhi struktur-struktur yang ada di luaran tu, dia tak mengaruhi, dia boleh terokai sendiri. Maksud itu dia not influence. Sebab di sini dia impersonal oriented. Dia adalah seorang yang sangat bermotivasi tinggi dalam mempelajari sesuatu perkara dengan pemikiran dia sendiri, memandu arah dia untuk mengkaji lebih mendalam. Ini yang jenis yang field independence. Sebab di sini dia menggunakan pendekatan hipotesis. Hipotesis ini biasanya dia cuba try and error lah, bagi untuk memperoleh sesuatu pemahaman tentang sesuatu konsep ataupun tajuk. Jadi relies on internal cues. Di sini dikatakan dia bersandarkan kepada isyarat dalaman diri dia untuk ke arah tingkah laku, perubahan tingkah laku dalam memperoleh pembelajaran. Seperti yang saya katakan tadi lah, kalau tentang pencemaran udara, dia sendiri yang terokai, dia sendiri yang akan cuba try and error dan lepas itu dia akan memperoleh sendiri impact, feedback. Sebab dia ni seorang yang jenis pelajar yang berfikiran yang sangat terperinci. Sebab itu kedua-dua ini berbeza. Field dependence dengan field independence ini memang berbeza untuk pelajar. Sebenarnya kedua-dua field dependence dengan independence ini ada dalam diri kita. Okey. Kalau lihat kat sini implikasi FD, FY dalam PDP, sebab itu kedua-duanya adalah penting. Murid boleh dikategorikan FD dan FI sebab kebanyakan mereka cenderung kepada salah satu gaya berdasarkan persekitaran mereka berada. Mereka harus menggunakan gaya yang bersesuaian dengan konteks dan guru perlu memahami gaya yang diminati oleh setiap murid. Apa yang saya boleh kaitkan dengan FD dengan FI dalam diri kamu? Field dependent, cuba kamu lihat. Kamu diamanahkan untuk membuat tugasan tutorial. Di sini gaya kognitif anda mesti pattern dia field dependent sebab kamu bekerja dalam satu kumpulan, mempunyai satu matlamat. Sebab itu kalau kamu walaupun buat dalam secara kumpulan, tiba-tiba seorang buat lain, maksudnya matlamat dia tidak capai. Sebab itu FD ini, field dependence ini memang berlaku dalam diri kamu ketika kamu membuat kerja kumpulan, kerja pembentangan. Sebab itu dia kata menggunakan gaya yang bersesuaian dengan konteks. Sebab kamu mesti mencapai sesuatu matlamat yang sama. Untuk memahami konteks dalam pembelajaran. Sebab itu kalau dalam FI boleh, tapi dia kat sini kalau FI field independence ini banyak kepada kerja kamu sendiri, seperti tugasan individu, kerja khusus individu kan. Yang itu menggalakkan kamu, mendorong kamu untuk memperoleh atau mencari, memperincikan tugasan yang diberi. Ini yang saya boleh kaitkan antara kedua-dua gaya kognitif yang kita boleh kaitkan dalam pengajaran nanti. Sebab itu dalam kelas guru kena ada buat aktiviti secara berkumpulan dan secara individu. Sebab kedua-dua gaya ini dia akan diperlukan mengikut kesesuaian. Tidak semestinya satu gaya sahaja. Dua-dua gaya. Kenapa gaya field independence penting? Sebab dilihat di sini nak melihat perbezaan pencapaian setiap pelajar. Kalau FD ni kita berkolaboratif bersama-sama untuk
mencari sesuatu perkara yang boleh memberi impak dalam kehidupan seharian kita. Yang itu yang kita boleh katakan implikasi untuk feel dependence dengan feel independence.